Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Anda bersama saya, Farah dan Mira dalam podcast Kotak Suara. Jadi, memandangkan kita dah masuk bulan Ramadan, so minggu ni episod kejap je dah puasa kan? Betul ke Mira? Dengan cerita malam ni kita ada sesama hebat. Ya, betul semua. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab masih setia bersama kami. Mira rasa macam lama gila tak bersiaran. Padahal baru seminggu je tak keluar episod baru. So, maklumlah kita semua pun busy dan Mira pun tak berapa sihat sikit minggu ni. Tapi, semua tu tak mematahkan semangat Mira untuk bercakap dengan lebih banyak malam ni. Dan bestnya Farah, malam ni kita ada ramai tetamu yang datang. Jom kita berkenalan dengan jejaka-jejaka hebat dan juga gadis cantik molek malam ni. Kita ada Fayan, kita ada Ashraf, kita ada Putri. Semua ni daripada geng Clubhouse. Geng Laha. Hai korang. Assalamualaikum. Salam. Hai. Salam. Wah, first time kita ada lebih daripada satu tetamu dalam satu podcast. Meriah, best pula kali ni. Okey, boleh tak korang kenalkan diri setiap seorang? Nama, asal dari mana? Ramai ni nak tahu siapa orang-orang hebat dekat dalam Clubhouse ni. Silakan kita mula dengan Fayan dulu lah. Okey, terima kasih Mira dan juga Farah sebab sudi invite kami ke podcast anda Kotak Suara. So, nama saya Fayan, berasal daripada Negeri Sembilan tapi menetap di Cyberjaya dan berusia 25 tahun pada tahun ini. So, Ada lagi tu dah rambut beruban. Tiba bekerja dekat Cyberjaya semua. Macam itulah. Masih bujang Fayan? Alhamdulillah masih single untuk tahun kelima. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ashraf. Berasal daripada Pulau Pinang, menetap di Cyberjaya. Berumur 20 dan saya merupakan full-time entrepreneur. Farah, orang kampung kau, orang Penang. Wah, orang kampung. Hai, Penang. Hai, orang kampung. Kita orang Kepala Batas. Korang batas? Oh, jauh lah. Jauh. Oh, Well, Farah well, pulau well. Oh, jauh tak geng. Sebut Kita tak jauh geng. je dah tahu pulau Hai, thank you sebab sudi jemput join podcast. So, nama I Putri Alia, berumur 24 tahun ni. And then I berasal dari Johor Bahru and currently in Johor Bahru. Sekarang I tengah sambung my masters and then buat part-time business. Wow. Soalan pertama daripada saya dan Mira. Apa erti Ramadan bagi korang? Okey, kita start dengan Fayan dulu. Arti Ramadan bagi saya, first, of course lah kita akan bersama dengan keluarga kita untuk membuka puasa kan. At the same time, kita juga belajar cara menahan lapar dan dahaga tu memang harus lah, betul? Bagi saya, kita kena... Kejap, aku setibu. Maaf. And then, bagi saya, arti Ramadan ni sangat besar lah. Kita dapat bersama dengan keluarga. After that, kita dapat tahan lapar, dahaga, everything apa semua. Dia juga membuatkan kita rasa macam kalau kita tengok kat luar negara, ada certain negara yang which is diorang tak dapat nak makan langsung, betul tak? So, benda tu mengajar kita lah erti kehidupan. Macam tu lah. Membantu tak soalan tu? Menjawab tak? Menjawab. Kita dengar Menjawab, Acap pula. Acap, you macam mana? Putri, you guys kalau you guys punya jawapan sama macam Fayan, mungkin nak ulas sikit ke ayat macam mana pula? Untuk I more kepada ajar I untuk bersabar lah. Sebab sometimes you kurang sabar ke? I kurang sabar. Jadi Ramadan ni ajar I untuk tahan lapar, tahan haus, tahan marah. Sebab selalunya kan orang kan macam ingat Ramadan ni tahan lapar dengan haus je kan. Tapi di same time kena tahan lapar juga. Kena tahan marah juga, sabar apa semua kan. Sebab kadang-kadang orang suka menguji kesabaran tau. Lagi bulan Ramadan ni kan. Dah lah lapar, haus. Lepas tu dengan perangai orang lagi. Itu cepat betul nak melenting tu. Kalau macam bulan Ramadan ni bulan untuk bertenang-tenang lah. Sebab kalau macam bulan-bulan lain kan macam hektik sikit. So bulan puasa ni kita tutup kedai awal, boleh pergi bazar, boleh buka puasa, malam boleh pergi tarawih. So dia macam a bit relax lah for me. Bulan-bulan lain tu dah fikir kata okay dah hektik, dah cari duit cukup-cukup. Bulan ni kata tak apalah, rehat dah sikit.
Jawapan korang semua Mira sangat setuju, and Mira yakin orang kat luar sana pun setuju benda yang sama. Mostly kita pun tahu memang menahan lapar dan dahaga, kesabaran kita. Lepas tu betul cakap Asyak, kita pun boleh rehat. Tapi mungkin tahun ni dengan tahun lepas dia lain sikit daripada tahun-tahun sebelum ni. Tapi kita akan tanya nanti. Okay, Mira just nak tanya, korang rasa excited tak nak sambut Ramadan nanti? Ke macam rasa biasa-biasa je? Sebab Mira COVID ni kan, kita tahu masih ada walaupun kita dah start bagi vaksin semua. Macam tahun lepas masa Ramadan negara kita tengah PKPB. So bagi Mira, rasa gila perbezaan sambut Ramadan tahun tu berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Sebab macam Mira sendiri, masa tu bulan puasa, Mira seorang dekat sini. Jadi macam nak masak ke, bazar memang tak ada lah time tu. Mira tak tahu korang macam mana. Korang boleh tak share kan korang punya experience masa tahun lepas? And korang rasa excited tak tahun ni? Macam mana pula Ramadan tahun ni? Okay, macam before this, I banyak habis duit dekat bazar tau. Every day akan spend around 10 to 15 ringgit lah sekali buka puasa apa semua. Tapi last year, apa yang I dapat kan, kita duduk tak boleh pergi bazar, masak dekat rumah. So rasa macam safe gila. Masa pun rasa macam banyak, kita boleh masak sendiri. This year dah boleh buka bazar. Cumanya I pun masih tertanya-tanya, nak pergi bazar ke nak masak sendiri this year. Sebab kita seorang kan, macam tu lah kehidupan. Kalau nak masak beria pun rugi. Kalau nak pergi bazar macam banyak pula habis duit. Banyak persoalan. Ashraf, tu invitation untuk datang berbuka dengan you ke? Boleh lah datang lah. Tahun ni I excited lebih because last year punya bulan puasa I tersekat kat Kuala Lumpur. Because last year I kerja kat KL, and then masa dah nak start quarantine tu, I cakap my mum tak apalah, tak payah balik sebab ingatkan macam 2 minggu je quarantine, tahu-tahu sampai nak raya quarantine kan. So last year I sambut puasa dengan my sister je dekat kat KL. So tu macam sedih sikit lah kan, sebab tu first time I jauh puasa dengan family. So this year I excited sikit lah. Sahur, buka dengan family kan. Oh, bestnya. Tapi last year sebab kita tahu kan, memang tak tahu bila borders buka apa semua kan. So I memang sedih gila. I ingatkan macam sampai raya I takkan balik macam tu. Nasib baik dah praktis 8 tahun sahur seorang-seorang. Alamak. Mungkin Asyad boleh cari ni kot jodoh ya. Okay, untuk tahun ni pula of course lah excited because semua adik-beradik dapat berkumpul macam tahun-tahun dulu. Bestnya banget. Yes, sangat seronok tahun ni sebab of course lah tahun ni ada sedikit kelonggaran tu kan, macam kita semua mampu balik kampung, you know. So macam tahun lepas sangat sedih lah because I dengan my mum je, kita orang 2 orang je. So first puasa I pandang memang pandang I kita macam makan lah. This year I'm so excited lah because dapat jumpa anak buah apa semua kan. So yeah. Oh, Alhamdulillah lah. Mira happy bila dengan korang semua dapat sambut. Macam ada yang sambut dengan family, sambut dengan kakak. Semua macam serius. Mungkin Mira boleh sambut dengan kami sekali. Wah. Betul. Dah dapat invitation tu. Okay. Dah dapat invitation dah. You guys kat luar sana jangan jealous. So basically masa mula PKP tu boleh dikatakan aku merenung dinding je lah kan. Sebab tak boleh nak keluar kan. Lepas tu aku baru dah sedar yang selama ni aku ingatkan aku introvert. Tapi sebenarnya aku taklah introvert sangat sebab aku lagi gila sebab duduk seorang-seorang kan. Dah lah housemate aku semua balik. And then lepas tu aku macam tak boleh lah macam ni. Tak boleh lah duduk seorang-seorang kan. Lepas tu aku terus cabut pergi rumah makcik aku yang aku tak pernah like macam bertegur sapa selama 3 tahun. Aku macam boleh tak tinggal dengan dia. So insyaAllah lah tahun ni beraya kat Penang. Best lah raya kat kampung. Kalau cakap pasal Ramadan, mesti ada bazar Ramadan. So macam korang tahu tak kat mana hotspot pasar Ramadan kat KL ni? Yang korang pernah pergi yang best? Ataupun dekat tempat lain ke, macam dekat Cyberjaya ke, mana-mana yang korang rasa memang best lah. Yang memang semua orang memang kena pergi lah pasar Ramadan tu kalau berpeluang. Kalau Cyberjaya memang tak best weh. Cyberjaya dulu dia macam 5 minit je jalan dah habis pusing. Serius lah? Seriusnya? Dia sangat kecil. Tapi di sini dia adalah kot dalam 20 stall macam tu. Tak sempat nak berpeluh lah. So maknanya kalau spend setengah jam tu kau boleh pusing lebih kurang 10 kali lah kot. I tak beli dekat tak beli dekat Cyberjaya. Kita orang pergi Putrajaya sebab Putrajaya kan lagi meriah.
I setuju sangat. Dia besar, ada berapa ratus stall macam tu. Betul. So macam-macam ada. Kalau kau nak makan ayam percik, ada 10 ayam percik. I dah terfikir air tebu. Kalau nak minum air tebu, ada 10 gerak air tebu. Tak adalah 20 tadi. 20 tahu je. So kalau pergi Putrajaya tu memang basah ketiak lah. Aduh, itu yang kita nak sebenarnya. Berjalan berlaga-laga dengan orang, bawa asap balik masuk kereta. Macam I ada 3 tempat tau bazar Ramadan yang memang setiap tahun every year I akan pergi. Okay, satu. First, dekat Nilai, of course, dekat Masjid Putra Nilai. Yang tu you kena buat tawaf banyak kali baru you dapat macam kepuasan tu. Sebab terlalu banyak gila gerai dengan bawa asap ayam percik, dengan air katira yang meleleh dia punya air tu kan. You know. And then second dekat Bandar Baru Salak Tinggi, BBSP, dekat Sepang. That one pun you kena macam pusing lah tawaf kan sebab banyak gila gerai. Lepas tu yang uniknya dekat sana, dia macam makanan contoh daripada Sabah, you know, daripada Sarawak apa semua, dia ada sekali kat situ. Weh, menariknya. Menarik. Sangat menarik. And of course lah, kalau KL, Kampung Baru punya Bazar Ramadan. Dekat sana, selagi tak habis RM100 untuk makan, tak sah. Memang itu 3 tempat yang I memang macam you guys patut pergi dan patut membeli kat sana. Sebab makanan diorang semua Alhamdulillah lah, segar-segar dan fresh. Tapi perasan tak, kalau kita kan pergi bazar, time tu kita banyak benda nak makan. Balik rumah, betul. Makan dah kenyang. Terus kenyang. Itu namanya nafsu ya. Ya, betul. Nampak tapi tak sedap silap je semua. Kalau cakap pasal bazar Ramadan, Mia nak tahu apa juadah favourite korang masa bulan Ramadan? Cakoy yang dengan apa kaya tu. Macam kuah hijau tu, tahu tak? I selalu beli benda tu dekat Bazar Putrajaya. Oh, Tapi faham. kalau orang utara cicah dengan kuah kacang, babe. Oh ya ke? I suka gila. Masa sekolah, I selalu beli benda tu tau. Sebab dulu I sekolah asrama. So, kita kena take turn tau nak pergi bazar tau. Contoh hari ni form 1 je. So, form 2 je. Tapi kadang-kadang I akan macam cucuk jugalah. Masuk juga kalau form 2 pergi. I ikut je lah. So, I akan beli benda tu. I tak tahulah nama dia apa. Tapi dia yang cicah dengan kuah kaya pandan tu kan. Sedap, babe. Usually kalau puasa kan, my mom jenis yang suka masak. So, kita kurang sikit beli makanan dekat bazar. Kecuali macam kuih-kuih macam tu lah. Macam okey lah. Apa makanan favourite you time bulan puasa? Of course lah kalau kuih tepung poly-air. Weh, sama babe, pelit Poly-air, tepung poly-air, okay? Sebab benda tu macam susah gila nak dapat kan kalau time-time hari biasa betul. kan. Betul. And then murtabak. Murtabak tu walaupun kita boleh dapat dekat pasar malam, tapi beza tau murtabak masa time Ramadan dengan penuh. Sebab you lapar, babe. Mungkin. Bila tengok tu macam Allah, aku nak juga engkau. Aku tak kira macam mana aku nak juga engkau. Tapi kan susah juga kalau kita beli macam zaman sekarang banyak nipis kan. Betul. Tapi korang pernah tak ada pengalaman korang pergi beli, lepas tu kan korang rasa macam sedap kan, sekali buka puasa tak sedap? Ada babe yang dapat. Ada. Itu selalu Itu selalu. Nampak sedap bila dah balik. Kenapa rasa macam ni? Tapi kan yang paling rasa macam kena betray. Ya. paling sakit hati kari pap intifada. Weh. Ya Allah, angin je dalam tu. Angin tu weh. Satu Boleh lagi goncang. Fayan. Satu lagi Fayan. Popiah rasa kayu. Keras berdengkang weh. Masa dia jual tu nampak macam cantik dah lah, RM100 tau. Mungkin dia pergi haji balik hari, jual RM100. Balik tu kau gigit rasa macam nak tercabut gigi. Tak, masalah kesian tau makcik-makcik yang pakai gigi palsu. Ya, nampak macam lembut kan. Balik tak boleh makan. Weh, betul. Tapi korang ingat tak dulu ada iklan kat TV, air cincau, soya. Soya cincau. Oh ya. Sedap gila. Betul. Tapi kalau bazar kan, diorang selalu buat mix air. Kadang-kadang I rasa macam bukan-bukan ke. Tapi tak tahulah. Betul. Betul. Mungkin dia nak variasi kan. Betul. Tapi Mia rasa mostly kan, Mia tak tahulah, tapi makanan ke apa macam fashion ke apa ke, tapi Mia rasa bagi Mira benda yang original dia lagi orang tercari-cari time bulan puasa, especially macam minuman. Betul. Kalau Mira kan sebab macam tak semua orang sukakan
perubahan ataupun something yang baru? Tak tahulah. Betul. Nampak Mira. Sebab Tapi kan macam I Farah, sendiri sampai sekarang tak boleh terima kopok leko ada cheese. korang ada pasal Sedap. cheese ni. Sumpah sedap. I rasa Ada kat mana? Ada. Tapi kan I rasa dia kena tempat yang betul-betul sedap tau. Sebab tak semua orang boleh buat cheese sedap. Babe, Tapi tak sedap, nak babe. kopok leko lah. Tak payahlah letak cheese. Kau boleh ikut. Cheese acap. Kalau you datang Ayo. TV acap, I bawa you acap. Itu Jap, okey you lagi tau Wik. Kopok leko cheese. Aku pernah beli apa tau, popia cheese. Aduh. Weh, tapi Mana sangkap rasa weh dia? popia dia. Time tu nampak dia sedap tau. Ah. Alah, cheese dia adalah cenonit je letak. Tapi harga, ya Allah, Yahudi betul harga. I akan anti itu sampai 7 keturunan dia ya. Okay, Maya tanya. Tapi pasal macam yang makanan tadi tu sangat betul. Maya rasa kat luar sana pun memang ramai gila yang dah start rasa macam okay, nak cari air tebu. Tadi nak cari kuih pelita. Apa, murtabak, ayam pecik. Macam-macam. Sangat banyak item ni lah korang macam mungkin time PKP ni kita pakai mask yang lagi bertambah berpeluh lah. Tapi peluh tu yang kita mahukan ya. Tapi Maya tanya. Korang ada tak pengalaman manis atau pahit yang korang takkan lupa kan? Masa bulan Ramadan. Mungkin time kecil-kecil dulu. Macam mana korang first time nak puasa. Siapa nak start tu? Ada tak? Terus senyap Kau ajar. Dia macam banyak tau. Okay, sebab cerita. Siapa? Okay, Putri Fayana. dulu dah Putri. Okay, Putri dulu. First time puasa First time puasa. I rasa kan masa first time puasa tu, I bukanlah tak boleh terima hakikat lah masa tu. I rasa darjah 1 kot. My mom dah start macam sikit-sikit ajar kita orang puasa kan. Tapi masa tu I macam darjah 1 kan. Lepas tu I pergi sekolah, I tengok sebab ada yang, I ada classmate Chinese, Indian semua kan. So diorang minum juga air apa semua kan. Jadi I macam haus dia tengok diorang minum air kan. Darjah 1 mana tahu apa-apa kan. So I cakap lah, macam I cakap diorang, I tak boleh minum. I cakap sebab diorang cakap jomlah kita pergi recess. Sebab saya cakap I tak boleh, I puasa. I cakap lepas tu dia cakap tapi ada je kawan-kawan. Sebab kita orang girls school. So masa tu ada lah kot macam a few yang macam still tak Tak puasa. tak boleh puasa lagi kan. So I tak nak lah sebab my parents jenis yang kalau dapat puasa penuh diorang akan bagi present tau. So tu yang I macam kejar kan. Diorang cakap tapi ada Itu yang you kejar kan? Darjah 1 babe. My mom kata nanti mami bagi duit ke belikan doll ke macam tu. Betul. I cakap okey lah, tu lah macam membuatkan I semangat untuk berpuasa. Betul. Darjah 1 I tak bukanlah tak tahu dosa Betul. balik, tapi mau kepada nanti aku dapat doll lah time raya. So Betul. I cakap lah tak boleh lah. Lepas tu kawan I dari 1 jahat babe, dia cakap tak apalah, your mom bukan tahu pun you makan time recess. Balik you sambung nak puasa. Oh, pandai. So I makan time recess Dia mana and then mampu, balik. Ya, balik tak. My mom tanya puasa. I cakap puasa. Oh, pandai tipu. Lepas tu bila dah dapat doll, I mengakulah kat my mom. I cakap sebenarnya ada hari yang Alun tak puasa. Alun pergi recess dekat sekolah. My dad kata tak apa, okay lah, kita improve lah next year ni bulan puasa macam tu. Tapi betul tak? Jujur kan? Ya, sebab I rasa bersalah I dah dapat doll tu kan. Tapi I tahu I tak puasa penuh. Tapi masalahnya lepas dah dapat baru nak mengaku dah sebulan kot. I takut kalau doll tu I tak dapat babe. Sebab I dah pernah cakap my mom nak doll yang mana kan. So my mom cakap okay, kalau puasa penuh dapatlah yang tu. Tapi betul sebab kebanyakannya parents ataupun contoh macam ada adik ke anak buah ke, kita akan cakap kat dia, okey kalau puasa penuh kita akan bagi duit ataupun kita akan bagi hadiah. So diorang akan buat. Itu dulu memang macam tu lah. Sebenarnya tak tahu zaman sekarang macam mana. Tapi menarik lah cerita you Putri. Sebab you kecil-kecil you dah pandai menipu berkata Fayan. Ya babe, kawan-kawan. Maksudnya keliling I pun memang dah ada kawan-kawan yang toxic ya. Okay, you Cak. Kalau I dulu puasa, my mum offer sehari RM1. Sebab masa tu I first puasa umur 5 tahun. Kau ni semua kaya lah. Takutlah Mira. 1998 masa tu. Tapi bila masa tu my brother umur 3 tahun. So dia tak puasa lah.
So dekat-dekat pukul 1 macam tu dia makan lunch kan. I dah melepek tepi dapur tu, tengok dia makan, dah merayu-rayu minta nak buka puasa. Tapi duit tu tetap nak. Macam Kata boleh tak Along buka puasa, tapi duit tu esok Along gantilah puasa lebih sikit. Alung-alung memang macam tu lah I rasa. itu kira pengalaman yang tak boleh lupa lah. Dia memang tiap-tiap kali tengok adik makan kan, dia akan melepek tepi tu merayu-rayu nak minta puasa. Tapi duit raya tu tak nak kena potong. Betul. Orang cakap ni betul lah. Kita kecil-kecil pun kita dah memang nak duit. Macam mana dah besar. Ya, Aduh, takut dia. Masa tu kita umur 5 tahun dapat RM30 pun rasa macam kaya dah weh. Ya weh. Pergi beli Betul. merchant. Sangat. Payang you? Macam kalau Putri, Ashraf dapat RM1 kan. Putri dapat doll. Kalau macam abang I dulu, dia puasa penuh. Dia selalu dapat pergi CC tau. So my mum akan bagi dia. So I start puasa dah jam 1. Dulu kan sama-sama pergi lepak CC, main Counter Strike apa semua kan. Betul. Of course babe, I kena puasa penuh untuk I dapatkan RM5 supaya I boleh pergi main CC babe dengan abang I. Puasa penuh weh, sanggup weh. Mati, balik sekolah melepek tidur kejap kan. Kadang-kadang tengok macam my mum, you know lah, girls kan tak boleh puasa penuh kan. Tengok kadang sedap je diorang melantak depan I. Macam okay fine, RM5 dapat tak. Tapi dapat babe pergi CC hari-hari. Lepas dia terawih, kau Counter Strike kita orang lawan. Yang tak boleh lupa lah. Untunglah boleh pergi CC. Aku pergi CC, bapak aku tunggu kat belakang. Siap tanya kau tembak apa tu? Kau tembak apa siap tanya sekejap. Faham? Tapi kan, kalau kita pasal kenangan pahit I pernah of course lah, kita sekolah yang campur lelaki dengan perempuan kan. Bila I lalu dekat toilet tu, I tengok dah macam London dah. Masing-masing mulut berasap je. Macam London. Dah macam London weh. Masing-masing mulut berasap je. Lepas tu I pun macam dah tak tahan kan. I pun pergilah toilet. So I tak berasap. Yelah, I bukan duduk London. I daripada Nigeria datang ke London kan. Sekali cikgu masuk weh. Ini semua merokok ke ni? Ni faham cikgu. Lepas tu you pun kena. I pun kena marah. Padahal aku tak buat salah babe. Tak pasal-pasal keterotan babe. Diorang kata I sembahat. Itu kenangan pahit kot, I think. I see. Salah tu. You tak patutnya ada kat situ Fayan. Bab berasap, aku masa kat hostel dulu, lepas buka puasa makan laju-laju ni. Lepas tu kan kita nak semayang maghrib ramai-ramai kan. Ya, betul. Aku akan lari dulu balik hostel, ambil rokok, panjat pagar, duduk celah semak, isap rokok dulu. Baru pergi semayang. Sorang-sorang? Dengan member 2 orang. Dalam gelap? Berani ya dalam semak. Dalam gelap sambil pakai kain pelekat. Selalu orang tak member buat benda jahat ni yang friends for life. Mesti kawan dia orang ke? Tak tahu lah. Tapi kan orang kalau nak buat jahat, jangan ramai-ramai tau. Cukup 2-3 orang. Kalau ramai-ramai nanti kantoi. Betul. Tertinggal kat belakang satu. Lepas tu dia kantoi semua. Betul. Tapi berani pula you Cap. Duduk dalam semak apa dengan kerong gelap-gelap. Tak takut hantu pula dia tu. Demi rokok babe masa tu. Babe kalau rokok ni babe, hantu kat sebelah ni tak sebatang pun bagi. I terbayang dia minta. Tak, korang bayangkan pakai kain pelekat, baju Melayu kalau putih, duduk mencangkung dalam semak, isap rokok. Takut kalau lalu kat situ sumpai jerit. Mestilah takut sebab nampak api kat buntu rokok tu menyala. Itu okey lagi babe. Tiba-tiba warden datang kan. Bak sebatang Dia stres nak kejar-kejar budak-budak ni kan. Okey lah, join lah dia orang. Daripada jauh dia nampak ada ni ke, ada kelip-kelip kot sebab macam putu rokok tu kejap menyala, tutup balik kan. Dia punya api tu kan macam kejap padam, kejap. Tak kelakar. Tapi kelakar gila tu kalau cakap tadi hantu pun minta sebatang. Terbayang muka buruk ni. Tapi kan babe, you orang rasa benda ni jahat tak? I pernah masa time terawih kan, daripada habis main terawih apa semua, I pernah bakar macam bola, lepas tu I baling dekat Pak Lebay tau. Macam apa jadi? Apa jadi? I baling kat dia
Dia Lagi. dia pelatar kau weh, ternampak inner perempuan dia Aduh. Jahat. Nasib baik dia tak kena apa-apa. Tapi orang kata apa, zaman budak-budak lah. Zaman kita belum membesar lagi dengan benda-benda ni kan. Tapi I rasa Betul. zaman dulu punya bulan puasa lagi best daripada Betul. sekarang. Setuju. Betul, sebab korang main kan lah kalau time semain tarawih kan. Budak-budak kecil kat belakang. I rasa, tak tahu you guys ada pengalaman ke tak main-main kat belakang tu. I tak pernah, tapi I memang nampak lah. Budak-budak ni duk main kat belakang, apa bunyi-bunyi. Dia orang main apa, main baling selipar lah, apalah. Lepas tu main mercun lah kat luar. Kat dalam ni tengah semayang solat tarawih ni, kat luar tengah main mercun. Pum pam. Lepas tu balik main basikal. Malam sama lagi. Betul, Itu betul. satu. Lepas tu yang ni, ramai bila tengah tarawih kan, betul kan nak makan ustaz kan macam, wala dol, ya amin. Lepas tu budak-budak ramai. Apa? Amin. Amin. Ramai-ramai. Lepas tu semua follow. You faham tak? Benda tu kat konsert ni. Ui, betul. I pernah Jangan- kena kekek weh. Okay. Gelap. You gelak, you berhenti solat ke apa macam mana? I terus berhenti solat weh. I tak tahan. I pernah, Nak gelak dalam tu tak boleh. betul. Tapi serius kelakar sebab tak sama. Dulu punya vibe as lain sikit lah. Mungkin kalau tak COVID ni mungkin masih sama kot. Tak tahulah. Sebab macam korang lah, tak tapi kalau untuk Hmm. aku lain lah. lain kan. Farah, kau pernah main mercun ke Farah? Memandangkan kau jenis yang memang anak, apa orang cakap, anak emas kan dalam family kau kan. Kau pernah main mercun tak? Merchant tu. Hai, mesti yang pernah. Ya ke? Fun fact, ya. Selalu Macam pop-pop ke? Kalau tak. Merchant yang apa, yang pergi ke langit tu, tak ingat lah nama dia. Macam pergi roket. ke langit. Macam roket. Oh, jap. Mercun pergi ke langit ada dua. Satu yang dekat tangan sahaja ke ataupun kau cocok kat tanah? Cucuk dekat tanah. Dua-dua lah. Tapi Macam dulu, roket lah. Ya, betul. Dulu balik-balik kampung aku lah supply merchant semua. Dia supply mercun. Yeah, Wow, jadi supplier. Perlis kan macam tak banyak tempat jual merchant. So aku daripada Penang ni jadi supplier. So after this, I kena panggil Farah Tokan ke? Boleh bekas token lah. Bekas lah. Kalau Samira pernah main mercun gasing. Mercun mula main tak pernah main sebab main takut. Putus-putus jari. Lepas tu mercun naga. Korang pernah main tak mercun naga sambil dia punya puntung tu dah nak sampai. Betul puntung nama dia? Telur Yang naga kan macam naga. Weh, tak tahulah nama dia tapi yang bunyi Sumbu. macam sumbu betul. Potong tu rokoknya. Sorry lah tu salah. You all. Okay. Dia punya sumbu tu dah nak sampai hujung. Baling. Macam dia macam naga lah. Macam tu. Macam berangan kan. Padahal I tak tahu lah. I macam tu lah. Mira belajar main mercun. Tapi tak tahu lah. Korang macam mana? Korang main mercun start bila? I tak tahu Siapa lah. ajar? I tak rasa I pernah main naga tu. Kalau I, angka-angka I lah dulu. Sebab masa I banyak angka-angka yang umur diorang tak jauh tau. So dulu semua single. So semua bila single tu diorang balik, diorang beli mercun banyak lah untuk anak-anak saudara ni kan. So diorang suka beli yang mercun lilit dekat pokok tu I tak tahulah. Tapi diorang akan ikat kat pokok. Lepas nanti kat pokok tu nanti dia meletup-letup macam tu. Macam Yang papan. Papan I tak tahu. Tapi I tahu pop-pop memang ada lah. Dengan yang mercun tembak ke langit. Lepas tu yang apa tu bunga api tu macam tu je. Kiranya korang mercun paling top lah korang main. Lebih Ya kot. kurang. Kenapa you main? Biasa you main meriam kan? Main meriam kabat. Uish. Dekat Cuba hostel. cerita sikit. Mana tu? Aku takut dengan Acap ni. Dia punya experience lain macam Extreme. Sebab Dah kita boleh orang bayangkan lah, dia duduk 20 hostel tu kan. berapa, Kita orang duduk hostel, sebelah hostel tu ada taman. Okay. So, kita orang menggunakan nama budak-budak taman tu untuk kita orang terlepas daripada kesalahan main meriam tu. So, my friend bawa kabat. My friend bawa kabat, I bawa tin. Tin biskut yang petak besar tu, tebuk, main meriam tin tau.
So sekali blok tu dah lebih pada 60 tahun. Sekali meriam tu meletup memang bergegar satu blok. Blok hostel tu. Kuat gila bunyi tu. Dia memang bergegar lah blok tu. Lepas tu bila polis datang, dengan warden datang, kita orang akan tuduh budak taman yang main. Weh, jahatnya you. Weh, sampai Allah. polis Apa dendam dengan dia? Sebab budak-budak tu suka baling macam bola masuk dalam hostel tau. Oh, ambil kau dia balas. Kita orang balas main Takut meriam. je. Main meriam kan tak ada baling-baling kan. Bila dia meletup tu polis datang ni, kita orang tuduh budak taman yang main. So kita orang selamat lah. Weh, takut weh. Main macam sampai polis datang. Kira acap lah kepala kan untuk balas dendam balik. Tak weh, ada form 6. Masa tu kita orang form 5. Oh, faham. Faham. Payah you main macam apa? Ke you duduk tengok kat tepi, you macam anak comel main kat tepi je tengok je. I suka main macam bola, macam naga. Lepas tu yang macam bila time merdeka tu, apa yang kat sisi ni apa orang panggil tu Oh, yang ke atas tu, bunga api yang tu kat atas tu. Ya, bunga api semua ke atas, tak ada yang ke bawah. Adalah weh, pop-pop ke bawah tau. Pop-pop. Itu yang Pop-pop Mira bukan selalu main, pop-pop. Pop-pop ke macam habis tu apa? Kenapa? Pop-pop tu ibarat macam orang kata geli-geli je. Bagus lah, Beginner. Chan. Untuk beginner yang nak start. Tapi kalau main pop-pop tu, I suka balik kat kaki orang weh. Alah. Lepas tu saya Baling rasa kat nak gemas. badan weh. Tak ada weh, lari weh. Penat dah main pop-pop tu. Balik penat lah mami. Aduh, hai. Tapi kan Mira ada buat macam, Mira ada tanya buat apa, tanya soalan dekat IG dengan kita punya Twitter lah. Pasal ada yang cakap masa kecil-kecil dia orang, masa first time dia orang nak puasa, ada juga yang macam setiap kali ambil wuduk tu dia orang minum air tu, budak-budak kecil lah. Lepas tu kalau pergi sekolah nak pergi time bulan puasa, pergi tadika, mak dah pesan jangan makan, jangan minum, dia angguk kepala. Tapi bila cikgu tanya time rehat, nak makan tak? Nak makan. Balik mak tanya, puasa tak puasa? Sama macam Putri tadi. Itu mesti mak dia ada janjikan dia apa-apa tu kalau puasa penuh. Ya, betul. Pasal ada juga yang waktu nak berbuka, dia kata waktu nak berbuka, my mum dah tuangkan air siap-siap and bagi seorang satu. Air tanpa fikir panjang, terus minum je air tu time my mum bagi tu. Padahal belum azan lagi. Terus cepat-cepat pergi sing. Tak apa, Okay. yang tu kita boleh anggap rezeki. Tak sengaja. Tapi kalau bulan puasa kan, korang kumur berapa kali ya? Okay. Banyak kali ke Tak, masa ambil air semayang kan kumur 3 kali kan. Korang kumur berapa kali ya? Okay. Sampai rasa sejuk sikit badan air. Dia kalau mengikut kajian lebih afdal kalau 5 ke 10 kali. Betul-betul bersih. Ya. Tapi kan kalau bulan puasa, of course lah kita ada sahur kan. Betul. I dengan kawan I ada speaker yang besar tau. Yang which is tak payah nak kena cocok plug ke apa kan. Jenis tu. Kita orang akan naik motor, buka speaker kuat-kuat, lepas tu pergi ke setiap rumah sahur. Kita orang buat. Rajinnya. Itu zaman kita orang melepak pagi-pagi. Macam tu. Rindulah zaman-zaman kanak time bulan puasa. Dah dewasa ni dah lain sikit dia punya cara kita berpuasa apa semua kan. Babe, kalau you buat macam tu, takut ada orang marah, babe. Memekak apa ni? Tahulah nak buka. Tak, babe. Dekat dalam neighborhood punya group, diorang cakap apa tahu. Memang ada ni community dia. Ada, biasa ada. Anak siapa yang tolong kejutkan tu, terima kasih. Macam Tapi Mia rasa masih ada lah tempat-tempat yang suka macam tu. Tapi ada juga tempat yang tak suka bising kan. Betul. Faham. Kalau macam area Mira dekat, sebab Mira kat Melaka. So kalau kat Melaka, diorang basically siap main bergendang lah. Sambil naik motor ramai-ramai. Sahur. Deng-deng-deng. Sahur. Deng-deng-deng. I tak boleh belah bila ingat. Dengar. Aku pun ikut. Orang duduk apartmen tak boleh relate kan. Batuk tak senyap. Marah. Aku dulu masa duduk hostel. Masa duduk hostel suruh budak junior pergi. Acap. You kat hostel tak pergi belajar ke? You asyik banyak buat hal.
Asap waktu ni sahur. weekend dia tak balik. Dia duduk asrama 5 tahun Okey, tu. faham. Bukan, babe. Waktu sahur tidur, suruh budak-budak kejut budak junior pergi makan sahur. Kita sambung tidur. Lepas tu suruh dia orang hantar report makan apa. Kalau makan ayam baru kita orang lari pergi sahur. Kalau ikan tak apalah, aku sambung tidur. Tapi I faham tu. Betul-betul kita pilih kan makanan apa nak turun sahur. Betul. Saya rasa banyak sangat kenangan dari segi kita cakap pasal juadah nak berbuka tadi. Ada macam-macam. Kalau sahur, kalau untuk Mira paling teringin dan teringat Mira punya simple je. Ibu Mira buat yang sambal telur hancur tu. Dengan ikan bilis tu. I tak tahu you guys buat ke tak. Yang itu je yang Mira rindu gila untuk ibu Mira buat. Lain Allah, dia. sedapnya. Nyam. Yes, betul. Okay, kita sebenarnya banyak lagi boleh nak cakap tapi masa dah cukup sangat memadai. Sebabnya banyak lagi benda kita cerita. Mungkin ada banyak lagi episod kita akan buat lepas ni. Betul tak Farah? Betul tu. Jadi memandangkan kita ni sebenarnya banyak lagi topik ni. Kalau cakap dengan dia orang ni, aku rasa aku sampai tak perlu nak cakap dah. Macam bagi title co-host tu kat dia 3 orang je kan. Betul. Okay, tapi tak apa. Kalau korang nak dengar lagi apa yang Acap, Faya, yang Putri ni cakap, boleh ikut dia orang dekat Clubhouse ke. Korang si aktif dalam Clubhouse kan. Aku dah lama dah menarik diri tu. So, apa kata-kata terakhir korang untuk peminat atau pesanan korang untuk pendengar kat luar sana? Dan kalau ada yang nak ikuti perkembangan korang, boleh tak share laman sosial sekali? Kita mulakan dengan Putri dulu. Kata-kata akhir would be jangan tipu-tipu puasa. Kita puasa je lah. Jujur. So, kalau you guys... So, kalau you guys interested untuk nak dengar kita orang borak-borak buat-borak benda-benda ilmiah ke, benda-benda just kosong-kosong macam tu, you guys boleh follow kita orang kat Geng Lahar Clubhouse. Kita punya Instagram is genglaha.ch, and then kalau dekat Clubhouse tu follow lah kita orang. So I punya Instagram is Putri Alia, PUTRIALYAAA. Okay, that's all. Thank you Mira dan Farah. Thank you Putri. Okay, Acap. Okey, selamat menyambut Ramadan. Semoga segala ibadah diterima. Lepas tu kepada yang puasa seorang-seorang tu jangan sedih-sedih sebab tahun ni insya-Allah kita tak boleh rentah negeri lagi. InsyaAllah dia punya depan dah cantik dah. Baru nak cakap bagus budak hostel ni. Ujung dia tak apalah Zab. Okay, kalau orang nak ikuti perkembangan you? Okay, kalau tak ingat lah babe apa tu username Clubhouse. Rasanya my name kot ASHROFHALIL. IG pun sama. Rasanya lah. Betul. Sama-sama. Terima kasih Putri. Okay, thank you Acap. Last kita pergi ke drum rolling fire. Kata terakhir you. Okay. First, thank you Mira and Farah sebab sudi invite kami ke podcast Kotak Suara. And I nak ucapkan selamat menyambut bulan puasa kepada korang semua. And then semoga ibadah kita diterima. Lepas tu kalau korang nak dengar kami membebel, korang boleh pergi ke Clubhouse Geng Lahar. And then kami bukan setakat melahar, malah kami kongsi ilmiah. Macam tu. Lepas tu boleh pergi ke Instagram kita orang genglaha.com. Ada .com ke? Tak ada. Genglaha.ch je. Lagi PA ni dah macam PA diorang ingat. Betul. You yang ingat semua benda. Okay, lagi sekali ulang apa tadi Geng Lahar tu? IG kami genglaha.ch. Dekat Instagram. Dekat situ kita akan ada update lah macam-macam apa yang kita main topik-topik. And untuk personal pula, korang boleh pergi dekat Twitter ataupun Instagram dan Clubhouse. Fayan Freaks. Itu nama I punya social media lah. Boleh follow-follow kalau sudi. Mia pasti sangat ramai pendengar podcast kat luar sana mesti ada yang guna iPhone kan. So kalau macam korang yang tak guna iPhone pun korang boleh still follow Putri, follow Asha, follow Fayan. And jangan lupa follow
Kotak Suara juga. So, saya rasa sampai sini je episod kita minggu ni. Mira dan Farah ucapkan terima kasih kat korang sebab sudi borak dalam podcast Kotak Suara yang tak seberapa ni. Dan untuk semua pendengar podcast kat luar sana, mana yang kenal atau yang tak kenal kita orang kat sini, Mira daripada tim podcast Kotak Suara dan juga geng lah ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di luar sana. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Jangan lupa niat puasa malam ni, okey? Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum. Bye semua. Say bye. Bye. Bye.